Okey, sekarang kita akan lihat faktor-faktor yang mempengaruhi saiz populasi dalam ekosistem. Okey, sebelum kita pergi pada faktor-faktor ini, saya ada perkara yang nak diperbetulkan. Okey, berkenaan dengan komensalisme. Okey, sebelum ini saya bagi tahu, okey, contoh komensalisme adalah ikan badut, clownfish dengan coral, dengan karang laut. Okey, untuk clownfish dengan coral ni, okey, hubungannya adalah mutualism, bukan commensalism. Hubungannya adalah mutualism. Kenapa mutual? Okey, clownfish, ikan badut akan mendapat perlindungan daripada buran dan juga mendapat makanan daripada buran. Okey, parasit ataupun parasit yang terdapat pada buran yang boleh memudaratkan buran, okey, akan dimakan oleh clownfish. Okey, clownfish juga bertelur di kawasan buran laut ini untuk mengelakkan daripada dimakan oleh ikan yang lebih besar. Okey, apa lagi yang korang dapat daripada clownfish? Okey, clownfish, okey, ikan badut ini, karang laut ini mungkin akan dimakan oleh ikan-ikan yang lebih kecil. Okey, jadi ikan badut ini boleh menyelamatkan coral atau karang daripada dimakan oleh ikan-ikan kecil dengan memakan ikan-ikan tersebut. Jadi di sini kedua-dua ikan badut dan juga clownfish dengan coral ini akan mendapat kebaikan. Dia adalah mutualism. Okey, dan lagi satu, okey, pergerakan ikan badut di celah-celah coral memberikan pengaliran air. Okey, memberikan pengaliran air dan juga pengaliran udara dah di situ. Jadi pengaliran air di kawasan ini membolehkan coral ini hidup dengan memberi ruang kepada coral-coral untuk bernafas. Okey, jadi untuk ikan badut dan juga coral, dia bukan commensalism, tapi dia lebih kepada mutualism. Okey, sebelum ni kita ingat di commensalism, tapi rupanya bila diselidiki, okey, coral juga mendapat kebaikan daripada clownfish. Okey, walaupun kebaikan itu tak nampak sangat, tapi dia dua-dua mendapat kebaikan. Jadi kita panggil hubungan ini adalah mutualism. Okey, sekarang kita pergi kepada apa yang kita nak belajar sekarang, okey, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi saiz populasi dalam ekosistem. Okey, jadi populasi, okey, boleh berkurangan apabila hadirnya 4 faktor ini. Okey, yang pertama adalah serangan penyakit. Okey, serangan penyakit. Okey, untuk serangan penyakit, okey, apabila tumbuhan ataupun haiwan diserang sesuatu penyakit, jadi haiwan dan tumbuhan ini boleh mati dan akhirnya populasinya akan berkurangan. Contohnya bila untuk lembu, okey, bila diserang penyakit kuku kaki tangan mulut, okey, bila diserang penyakit tersebut dia akan ada yang mati. Okey, sama juga dengan burung, apabila diserang sesama burung dan sebagainya, boleh menyebabkan kematian dan populasi berkurangan. Okey, sama juga dengan penyakit-penyakit yang lain. Okey, tumbuhan yang lain bila diserang penyakit, tumbuhan tersebut akan mati dan kita panggil populasinya berkurangan. Jadi bila organisma, sama ada haiwan ataupun tumbuhan, diserang penyakit, populasi organisma tersebut akan berkurangan. Okey, kemudian kehadiran pemangsa. Yang kedua adalah kehadiran pemangsa. Contohnya adalah kuda belang. Okey, populasi kuda belang akan berkurangan sekiranya hadirnya pemangsa, sama ada harimau ataupun singa. Kenapa? Sebab singa ini akan memakan kuda belang. Jadi populasi kuda belang akan berkurangan. Jadi bila adanya pemangsa dalam sesuatu habitat, populasi organisma tersebut akan berkurangan jika ada pemangsa. Okey, seterusnya adalah sumber makanan yang terhad. Jadi aktiviti pembalakan boleh menyebabkan haiwan-haiwan ini kehilangan sumber makanan. Okey, bila pokok tak ada, okey, kita tahu bahawa hutan menyediakan habitat kepada semua jenis hidupan, terutamanya tumbuhan
dan haiwan. Okey, jadi bila haiwan yang lebih kecil, contohnya bukan contoh, yang kita belajar sebelum ni, haiwan herbivore. Okey, haiwan herbivore bila kehilangan makanan, okey, haiwan herbivore akan mati. Dan haiwan pengguna prima kehilangan makanan. Okey, pengguna sekunder dan tertier juga akan kehilangan makanan. Okey. Jadi bila sumber makanan yang terhad, haiwan kekurangan makanan, akhirnya haiwan ini akan kebuluran dan akhirnya mati. Okey, jadi sumber makanan yang terhad juga boleh menyebabkan populasi organisma tersebut berkurangan. Okey, seterusnya adalah perubahan cuaca. Okey, contohnya kemarau yang berpanjangan. Jadi bila kemarau yang berpanjangan, air akan berkurangan, tumbuhan tak dapat hidup, haiwan tak dapat makanan daripada tumbuhan, haiwan mati, dan haiwan yang memakan haiwan tersebut juga akan mati dan seterusnya akan mati. Okey, ini perubahan cuaca jika kemarau yang panjang. Jika sejuk yang terlampau panjang ataupun musim hujan menyebabkan kawasan banjir, juga boleh menyebabkan populasi berkurangan. Jadi perubahan cuaca, apa sahaja perubahan cuaca daripada kemarau yang panjang, banjir yang besar, ataupun musim sejuk yang terlampau panjang dan sebagainya, asalkan ada perubahan cuaca, dia akan mengganggu sesuatu populasi. Okey, jadi itu sahaja untuk faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi, iaitu serangan penyakit, kehadiran pemangsa, sumber makanan yang terhad dan juga perubahan cuaca.